Nama diberi Muhammad Syahid bin Abdul Rahman. Muhammad Syahid bin Abdul Rahman. Umur 29 tahun pada tahun ini. Asal daripada Kedah. Alhamdulillah. Baru ni pun Kedah menang bola Piala FA baru ni. Minat sekali Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah baru saja mendirikan rumah tangga dengan orang Perak. Okey. Alhamdulillah. Sedikit latar belakang pendidikan. Saya menamatkan pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda syariah di sebuah universiti di Kedah, Kuala Universiti Istaniah. Ataupun singkatannya adalah Queen. Namun sekarang ni dia telah menaik taraf menjadi Uni Syam. Universiti Sultan Abdul Halim Syam. Sebelum itu juga di universiti yang sama saya mengambil pengajian asasi Islam juga di situ. So lebih kurang 5 tahun lah saya menghabiskan pengajian saya di sana. Di HCF saya sebagai eksekutif latihan dan outreach. Dan hampir setahun dan 4 bulan saya bersama HCF lah. InsyaAllah. Okey, setahun lebih juga ni Ustaz. Walaupun setahun lebih, tapi kita tengok Muna, Ustaz pun banyak pengalaman ni kan, mengajar, membantu saudara mualaf kita kan, insya-Allah. Dan itu kisah dari Ustaz Syahid sendiri pula. Dan kita nak dengar suara Cik Yati pula. Perkenalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih menjemput Syafiq, Mona. Sama-sama. Nama saya Nurhayati binti Subuh. Saya berusia 36 tahun. Saya lahir di Karak tapi membesar di Hulu Langat, Selangor. Saya baru memeluk Islam setahun 6 bulan. 9 hari bulan 1 2018. So baru lagi lah saya. Dan Ustaz Syahid sebenarnya saya punya ustaz juga di HCF. Banyak bentuk ilmu tu dengan ustaz kan. InsyaAllah ustaz. Baru masuk ada yang terus mualaf mengajar. Alhamdulillah. Okey, Cik Yati umur berapa sekarang? Saya berusia 36 tahun. Okey, dan sebelum ni mendapat juga pendidikan, katanya mempunyai ijazah sarjana muda. Ya, betul. Saya belajar di UiTM Segamat dulu 3 tahun, lepas tu saya buat degree di UiTM Shah Alam. Dalam jurusan Perakaunan. Wah, tahniah kan. Dan sekarang berkhidmat di subsidiary Berjaya Group. Okey, insyaAllah itu kisah dari dua orang tetamu kita Muna yang dah pun memberikan pengenalan tentang latar belakang mereka sendiri, insyaAllah. Baik, kita nak mulakan dahulu siapa ni? Cik Yati dulu ke? Kan boleh? Sebab kita sebenarnya nak bercerita tentang pengorbanan jiwa Muna. Kan bila hampir-hampir sampai ke arah raya kurban ni, ramai orang yang nak ambil ibrah daripada kisah-kisah kurban kan. Jadi kita pun hari ini macam-macam yang kita buat pengorbanan sebenarnya, apatah lagi untuk diri kita sendiri hari ini. Dan saya kira Cik Yati sendiri pun banyak sebenarnya pengorbanan yang dilakukan, apatah lagi dalam perjalanan hidup Cik Yati hari ini dah pun bergelar sebagai seorang Muslim kan. Alhamdulillah. Dan mungkin boleh kongsikan tak saat ketika apabila turning point, cetusan di hati Cik Yati nak melafazkan syahadah ni, macam mana boleh terdetik di hati tu? Kenapa tertarik dengan Islam? Silakan. Kenapa tertarik dengan Islam? Saya dah semenjak saya belajar, saya dah didedahkan dengan kawan-kawan yang beragama Islam, Muslim semua. Daripada saya belajar dulu lah, daripada sekolah rendah, menengah, semualah saya dah belajar. Lepas tu saya punya turning point tu sebenarnya ialah last year. Saya rasa dalam hidup saya ni saya macam empty. Dia rasa macam ada satu part dalam hidup kita tu, kita rasa macam ke mana saya nak pergi lepas ni. Sebab dalam hidup memang ada dugaan macam-macam lah yang macam tu. Tapi dekat mana kita nak mengaduk? Kita kadang-kadang rasa macam kita dengan kawan, rasa macam tak puas kat situ sebenarnya. Lepas tu dalam hidup ni sebenarnya saya rasa macam itulah, saya rasa jiwa saya kosong. Saya rasa macam kenapa macam tu? Kenapa rasa macam saya perlu ada satu pegangan, saya perlu rasa macam ada satu tempat. Saya tak tahu nanti lepas saya meninggal saya pergi mana. Lepas tu saya terfikir benda-benda macam tu. Lepas tu saya nak sesuatu yang tempat saya nak berdoa. Saya percaya Allah tu wujud, memang saya percaya. Tapi
belum saya belum angkat syahadah, saya belum lafaz syahadah tu lagi. Maksudnya lepas tu itulah yang saya berkenal dengan kawan-kawan semua. Lepas tu saya tengok cara dia orang macam mana. Sebelum saya angkat syahadah tu, saya rasa hidup saya memang macam hidup, makan, tidur macam tu je. Tak ada macam tak ada apa. Tak tujuan. Macam tu lah saya rasa lah untuk saya personally kan. Dan Cik Yati mungkin boleh kongsikan keturunan Cik Yati? Saya dari suku kaum Temuan. Orang asal ya. Asal Cik Yati tadi dari kawasan saya kampung? Lahir di Karak, Pahang. Tapi saya membesar di Hulu Langat, Selangor. Allah. Jadi kawasan tersebut pun kita pun mungkin sedia maklum Mona, mungkin ada yang Islam kan, ada yang bukan Islam. Tetapi hari ini Cik Yati dah ceritakan juga macam mana saat kisahnya tu nanti ke arah mana kehidupannya kan. Betul. Selepas ini. Dan mungkin juga ada berlaku sesuatu tak dalam kisah hidup Cik Yati sendiri, mendapat apa-apa pengkabaran dari sudut apa-apa cetusan di hati ke macam mana? Dia saya selalu mimpi ayat Al-Quran. Masa tu saya tak tahu apa maksud dia tu. Lepas memang pernah nampak Al-Quran? Bukan. Saya dengar orang bacakan ayat tu dekat saya. Saya tanya dekat kawan baik saya masa tu, dia Wan Sakinah, dia orang Terengganu lah. Dia memang orang jenis yang Islamik sedikit. Saya cakap dengan dia, saya pernah dengar macam ni, tapi boleh tak apa benda maksud dia? Maksud dia kata, ini Al-Fatihah. Dia cakap ini ibu surah dalam Al-Quran. So dia cakap, apa kejadian dengan saya akan meninggal, kata macam mana kan. Saya fikir macam tu. Lepas tu dia kata, taklah, dia kata mudah-mudahan awak dapat hidayah. Dia cakap macam tu. Lama lepas tu saya mulalah tertarik nak tahu apa benda ni kan. Lepas tu lama juga, lepas tu saya mimpi juga. Dia ada tu dalam satu paper warna hijau dengan warna purple, dia tulis la haula wala quwwata illa billah. Saya pun tak tahu ni apa. Lepas tu saya tunjuk mimpi dia boleh baca. Dia boleh baca benda tu apa. Itulah titik mulaan. Lepas tu saya kenal dengan seorang yang memang saya rasa dia medium untuk saya ke sana. So sebenarnya saya nak angkat syahadah tu tarikh lahir saya 2 hari bulan 1. Tapi lepas tu macam tak tahu lah, dia macam ada macam halangan dekat situ saya rasa. Lepas tu saya cakap saya dekat 9 bulan 1 saya kena pergi. Saya nak angkat syahadah juga. So saya pergi. Saya terus balik, saya pakai tudung, pas ayah saya terkejut. Baik, cerita tentang ayah tu mungkin kejap lagi Cik Yati boleh kongsikan macam mana pula kan bila kita dah lafazkan syahadah. Sebab nak saya buat ni semua di belakang, dia tak tahu kan. Cuma sekarang saya solat sendiri, saya ikut YouTube. Masa sebelum saya angkat syahadah tu saya belajar untuk solat sendiri. Macam tu lah. Tapi kita nak dengar suara Ustaz Syahid pula. Kita nak tahu, dan boleh Ustaz kongsikan bagaimana tercetusnya idea pelaksanaan ibadah kurban di perkampungan orang asli. Bagaimana Ustaz? Bismillah. Ceritanya bermula bila ada seorang rakan rakan Hidayah, iaitu volunteer kita lah. Volunteer kita di Hidayah Center datang ke Hidayah Center. Nama beliau adalah Encik Azizul, ataupun yang lebih dikenali ataupun mesra dipanggil dengan Pak Tam. Kalau di perkampungan orang asli tu dia dikenali sebagai Ustaz. Ustaz Azizul. So dia datang di Hidayah Center, lalu dia propose lah, dia cadangkan untuk bersama dengan Hidayah Center untuk kita sesama buat dakwah, kita buat sesama menjayakan satu program korban dan memperkenalkan dakwah kepada masyarakat orang asli lah ketika itu. Beliau saya difahamkan beliau bergerak secara sendirian lah, namun beliau mempunyai connection dan rakan dalam kerja-kerja dakwah. Usaha dakwah ni sangat banyak dan luas, terutama di kawasan pendalaman lah. Dia bukan sahaja di bersama orang asli, warga orang asal, bahkan di pendalaman Sabah pun beliau terus ada juga membuat usaha-usaha dakwah di sana. Dan beliau mempunyai satu kumpulan yang ketika mana kami JV dengan dia, bekerjasama dengan dia, iaitu yang dipanggil sebagai Dai Forest Challenge, iaitu singkatannya DFC lah. So bila dia datang, hasil perbincangan, so kedua-dua pihak bersetuju untuk kita jayakan bersamalah program tersebut. So program ni, sehari sebelum panggil hari raya tu, bermulalah perjalanan kami ke pos Lenjang Kuala Lipis
Pahang. So tempat yang kami akan pergi tu di Pahang. Dan bersama yang staf Hidayah Center yang bersama pada ketika itu lebih kurang dalam 7 orang yang menyertai korban pada tahun lepas di pos Lenjang. Okey, itu dia kisahnya. Itulah bermulanya, tercetusnya. Jadi start bermula itulah cetusan apabila kita kena teruskan sebenarnya Ustaz walaupun perkara ini berlaku setahun sekali tapi kena diteruskan juga untuk berikan manfaat kepada warga orang asal tu. Yang amat memerlukan kita punya sokongan dan tunjuk ajar, terutama yang baru masuk Islam di pendalaman tersebutlah. Kan. Okey. Baik, okey. Itu kisah dari Ustaz Syahid. Okey. Dan tadi kita nak sambung balik kepada Cik Yati. Cik Yati sebagai warga orang asal yang saya kira perkampungan warga orang asal ni mungkin kebanyakannya di luar kawasan kan, di luar bandar kan. Tapi hari ini Cik Yati sendiri dapat hikmah dalam Islam itu, dapat rasa dalam keadaan Islam itu. Bila adanya Islam dalam kehidupan Cik Yati pasti ada perbezaannya juga. Betul. Rasanya sekarang apakah perbezaan tu sebelum, semasa dan juga selepas sekarang ni Cik Yati? Kalau sebelum ni bila kita tak ada pegangan tu lah. Maksudnya sebelum saya mengenali Islam tu sendiri, dia lebih kepada macam cara hidup saya macam mana, saya balik kerja saya macam tu. Tak ada biasa, apa sangat lah, biasa je. Itu biasa. Lepas tu kalau masa nak meluk Islam tu biasalah cabaran yang macam tu. Tapi selepas kita memeluk Islam tu, kita nak memperkenalkan Islam tu untuk berdakwah sendiri dengan keluarga atau macam mana. Itu hidup saya lebih teratur lah. Maksudnya saya rasa hidup saya lebih kemas. Lebih teratur macam tu. Ada wawasan. Dan Cik Yati sendiri selain daripada kenal dengan Islam tu, selepas kenal tu belajar kenal Islam dari sudut solat, puasa ni macam mana pula? Itu saya belajar macam solat tu saya dah pernah tengok YouTube semua lah. Tapi lepas tu saya mengikuti kelas di Hidayah Center Foundation untuk belajar solat, lepas tu Iqra semualah yang macam tu kan. Jadi bolehlah kita sedikit sebanyak tu dah dapat dikemaskan lagi kan. Dan masih lagi cuba untuk belajar lagi. Dan selepas itu keluarga pula ni macam mana bila nak maklumkan kepada mak ayah, macam mana pula ceritanya? Nak memaklumkan tu rasa macam bukanlah kita nak membelakangkan diorang bila kita memeluk agama Islam kan. Tak, sebenarnya bila kita beragama tu dia orang masih still mak ayah saya. Maksudnya macam tu lah nak cakap mula-mula dengan ayah saya yang saya ni dah memeluk agama Islam tu, dia macam muka dia macam beza sikit lah. So macam dia ingat nama kan biasanya dulu kan belakang tu akan tukar Abdullah atau apa kan, tapi sekarang kan memang dah kita boleh follow nama ayah. So dia macam dekat situ lah macam dia rasa mungkin lah sebagai ayah dia pun ada persepsi macam mak cakap nanti kamu pun dah lain. Saya cakap tak lain lah, saya masih yang sama, cuma agama saya saja yang ni. Dia tetap mak saya, cakap mak tetap mak saya. Macam tu lah. So kita nak mendakwahkan dia orang. Biasanya saya bercerita jugalah pasal babak Islam, kebersihan ke, atau kalau ada kejadian-kejadian tu kita macam mana kita lebih menjurus kepada Islam lah. Tapi saya mesti jagalah mak ayah saya sebab saya masih tinggal dengan diorang. Masih lagi kan bersama. Sebenarnya itu yang Munah juga dituntut dalam Islam kita, Munah, supaya kita ni terus setia menjaga mak ayah kita. Apatah lagi keluarga Cik Yati ni mungkin ada sedikit perbezaan, tapi perbezaan itulah yang sebenarnya menyatukan antara satu sama lain. Saya tetap berdoa lah, mudah-mudahan diorang akan, mana tahu nanti terbuka hati mendapat hidayah kan. Amin. Amin. Jadi sebelum off air tu Cik Yati adalah juga kata memang environment yang ada memang ayah pun bukan tak terima, ada terima juga, dan dia ada percaya juga Tuhan satu dan semuanya. Ayah percaya. Cuma saya rasa dia 50% tu dah macam ke arah Islam tu sendiri, cuma dia tidak melafazkan lagi syahadah. Itu saja. Mudah-mudahan doakanlah insya-Allah. Amin, insya-Allah hidayahnya. Maknanya fitrah memang macam tu kan. Betul. Terasa di situ. Insya-Allah dapat hidayah cepat-cepat insya-Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Okey, baik Ustaz Syahid sendiri hari ini dah bersama dengan Hidayah Center. Pasti juga ada beberapa pelaksanaan-pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Tapi Ustaz sendiri hari ini dah sampai sebenarnya kan ke kampung-kampung, masuk menolong, membantu
mungkin orang bukan Islam sekalipun Ustaz turut membantu juga kan untuk sampaikan misi-misi dakwah ini. Dan bila sebut tentang korban ni Ustaz nak dilaksanakan di kampung-kampung tersebut, jadi ada tak apa-apa persiapan yang sedang dilakukan dari sudut physical mental ni Ustaz? Mungkin Ustaz. Okey. Persiapan dia alhamdulillah insya-Allah untuk kalau persiapannya biasanya memang kalau kita sama ada NGO ataupun mana-mana individu datang bersama untuk bekerjasama untuk berkolaborasi dengan kita menjayakan dakwah sama ada di pendalaman di mana-mana sekalipun sudah semestinya perlunya ada persiapan. Cuma kalau macam dalam korban ni mungkin persiapan dia lebih kalau macam sama ada kalau macam korban semestinya macam kita nak persiapan sama ada persiapan haiwan kita korban menjadi haiwan korban tu sendiri kita nak kena pastikan nak sampai ke sana tu. Tambah kalau macam tahun lepas di Pos Lenjang tu memang agak mencabar lah dengan kita bawa lori yang boleh muatkan 2 ekor lembu dengan berjalan masuk dalamnya atau ke melalui sungai dan sebagainya. Memang agak mencabarlah. Semua benda tu memang kena ambil kira lah dari segi persiapan sama ada kalau di Pos Lenjang dulu kita masuk dalam lah kena perlu adanya kenderaan pacuan 4 roda kan, benda semua tu. Di samping program-program jugalah yang bakal kita anjurkan dalam tu. Dan di sana kalau boleh saya cerita sikit pengalaman di ketika mana di sana, pengalaman yang baru bagi saya di sana untuk dakwah di perkampungan ni. Ini merupakan kali pertama lah buat saya. Kali pertama. Dan alhamdulillah satu pengalaman yang amat bermakna dan bahagialah bagi saya. So kalau yang tahun lepas kami di Pos Lenjang tu lebih kurang 3 hari 2 malam di sana. So pada malam tu kami sampai esoknya hari raya. Hari raya korban. Satu hari sebelum kami dah sampai. So pada pagi tu alhamdulillah bangun, alhamdulillah penuh dengan rasa dengan suasana yang segar dan menenangkan lah. Dan alhamdulillah pada hari tersebut juga saya dapat pengalaman baru, saya menjadi imam dan khatib untuk solat raya bersama dengan warga asal di situ. Ustaz kan sebab bila kita nak buat laksanakan korban ni Munah, Ustaz Cik Yati bukan kata saja kita ni kena buat korban semata-mata, tapi persiapan itu sebenarnya ada beberapa cabang ni Ustaz. Pengisian aktiviti-aktiviti yang ada ke kampung yang nak uruskan haiwan korban sekali pun Ustaz kan. Bukan senang Ustaz nak tumbang seekor lembu ni Ustaz. Ya betul. Ada cerita menarik di sebalik tu. Jadi kena sepakat juga ni kan. Okey, baik, kita akan dapat lagi cerita daripada Ustaz selepas ni. Pengalaman Ustaz sendiri hari ini mengajar di Hidayah Center Foundation juga turut serta untuk bawakan misi-misi dakwah tersebut, dan juga Cik Yati selepas ni nak kongsikan lagi kepada kita ni apa pula persiapan kita setelah bergelar seorang Muslim kan, yang mungkin sama-sama kita boleh hayati lagi selepas ini insya-Allah. Kita Cik Yati kita nak tanya ini tak pernah buat kurban lagi ya? Belum lagi. Bagaimana bila dengar tentang kurban dan nak melaksanakan ibadah kurban di tahun ni first time ni, bagaimana perasaannya? Dulu first time dengar dia orang cakap tak boleh dari korban kan, tak boleh share dengan orang non-Muslim. Saya cakap okey. Tapi bila saya dah start macam ni, saya dah belajar, saya dah ada pengetahuan sedikit pasal ni, sebenarnya boleh. Saya rasa ibadah korban tu kalau nak dilakukan di perkampungan yang macam orang asal ni, saya rasa tak ada masalah sebenarnya. Boleh, sebab bila dekat situ kita boleh dedahkan sebenarnya yang kita, ibadah korban ni kan kita boleh sedekahkan dekat mana-mana orang yang memerlukan yang macam ni kan. Sebenarnya lah saya rasa itu pendedahan. Lepas tu nampak kesepakatan dekat situ yang kita boleh contohi. Maksudnya masyarakat yang tak nampak macam kita sama Muslim melakukan ibadah tu, at least mereka boleh belajar dan dia boleh mendakwahkan mereka. Mana tahu. Itulah pada pendapat saya lah. Boleh lah, perlulah juga diketengahkan lagi. Dan tahun ni sambutan Hari Raya Korban akan berada di mana Cik Yati?
Belum tahu lagi. Tapi bagaimana perasaannya bila nak kita sambut korban ni? Korban. Sebab saya belum pernah rasa kan. So saya expect untuk berada dekat situ dan lihat macam mana tu semualah. So belum ada experience lagi. Royong je lah. Mesti meriah ni sebab tahun ni pula dia jemput dekat IKIMF. Dekat ada IKIM. Pasti rasa meriah tu insyaAllah kan. Dan dari sudut penerimaan kawan-kawan, sahabat dan juga saudara mara, hari ini Cik Ati dah bergelar seorang Muslim setahun lebih kurang kan. Macam mana pula kawan-kawan sahabat kiri dan kanan hari ini? Kalau sekarang ni alhamdulillah diorang macam diorang mengajak kita ke arah macam kalau solat ke ajak sekali macam biasalah yang macam tu. Alhamdulillah. Macam mak saya pun selalu tegur, dah masuk waktu tak solat lagi ke? Mak pun dah tahu masa time mana, waktu mana So saya rasa alhamdulillah lah, at least diorang memahami mengingatkan saya jugalah. Adik-beradik berapa? Saya anak kedua dari 6 orang. 6 orang adik-beradik. Jadi adik-beradik macam mana pula dari sudut adik-beradik saya alhamdulillah abang, okey lah. Adik-adik semua macam mana? Alhamdulillah menerima lah. Mungkin ambil masa untuk diorang terima kan. Sebab saya kalau keluar sekarang saya pakai tudung, saya lebih menutup aurat semua macam tu. Dia mungkin kalau keluar tu orang nampak mak dengan anak, kenapa mak dia macam ni macam. So nampaklah perbezaan dekat situ. Kalau dari segi penerimaan tu alhamdulillah dah boleh lah. Saya rasa diorang bolehlah menerima. Ya, benda baik kan. Tak ada baik. Okey, baik, itu kisah Cik Ati. Dan kita lagi kita akan sambung lagi. Berbalik kepada Ustaz Syahid. Hari ini Ustaz Syahid orang juga yang berpengalaman. Mungkin pengalaman-pengalaman Ustaz sebelum-sebelum ni juga membantu Ustaz untuk keberadaan Ustaz di tempat sekarang ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan pengalaman-pengalaman manis Ustaz yang boleh mengajar kita semua Ustaz, supaya kita ni pun kena ambil perhatian juga Ustaz kepada saudara baharu kita ni Ustaz. Ya. Sebelum pergi kepada pengalaman tadi, sikit saya nak tambah tentang macam tadi soalan yang ditanyakan oleh Syafiq berkenaan dengan persiapan. Memang kalau kita nak masuk, terutama ke mana-mana pun, kita nak memula dakwah dengan sama ada masyarakat orang asal ke, orang Cina ke, orang India ke, yang di samping kita buat persiapan untuk korbannya dengan lembunya kan, persiapan programnya, namun di sana ada yang lebih penting, kena tahu juga do and don'ts dia. Apa yang boleh, apa yang tak boleh dengan masyarakat tersebut. So bila kami di sana, saya di sana bersama dengan rakan-rakan di pos lenjang tersebut, kena hadam benda tu supaya benda ni tak menyakiti mereka ataupun menggores perasaan mereka. Tu. Sebab kadang itulah kita datang dengan hadaf maksud untuk memperkenalkan Islam kepada mereka, untuk berkongsi Islam yang kita rasa selama ni kan. So tak semestinya perlu kita panggil nak cerita tentang Islam, rukun iman dan semua sebagainya. Bahkan bila kita meraihkan ataupun kita menjaga sensitiviti mereka pun, dia akan menghargai itu dakwah dengan hal tu yang lebih utama. So pengalaman di sana banyaklah pengalamannya. So di antara pengalaman yang manis yang saya dapat ketika mana di pos lenjang tersebut, ketika mana tadi macam Saudara Syafiq cakap tadi, nak tumbangkan lembu tu bukan senang lah. Bahkan di sana ketika tu banyak peristiwa di sana berlaku ketika mana nak tumbangkan lembu tersebut kita terlepas tali. So lembu tu lari masuk hutan sampai jatuh dalam sungai. Masya Allah, takut sampai jatuh dalam sungai. So alhamdulillah lah, dengan kerjasama warga-warga orang asal di sana, berjaya lah untuk dapatkan semula lah lembu yang jatuh dalam sungai itulah. Dan ketika mana kami sampai di sana, macam mana saya ceritakan tadi, saya juga menjadi imam di sana. Surau di sana tu memang agak lama tak digunakan lah. So alhamdulillah dengan kehadiran kami sikit sebanyak, kita dapat hidupkan semula surau tersebut. Dan di sana dengan kehadiran kami dapat juga untuk kita memperkenalkan ibadah korban tu, syiar Islam dan amalan orang Islam kepada mereka lah. Dan alhamdulillah penerimaan, walaupun yang
ketika waktu solat tu tak ramai, tapi alhamdulillah waktu kita nak bergotong royong tu alhamdulillah hampir, kalau di situ kampung yang saya berprogram tu di Kampung Sop, tak silap namanya, dan di sekitarnya ada lagi dalam 6 buah kampung yang turut hadir untuk bersama-sama untuk menjayakan program korban tersebut. Dan alhamdulillah penerimaan mereka sangat baik dan positif. Walaupun pada mulanya mereka dia melihat kami, kedatangan kami dengan bawa lembu apa ni semua, agak macam janggal, siapa dia orang ni nak buat apa ni, bawa lembu ni, nak persembahan apa kan. Tapi kita datang buat korban, dan alhamdulillah kita dapat gotong royong bersama, potong daging bersama, lapah bersama, masak bersama, dan alhamdulillah makan bersama. Alhamdulillah. Jadi kenangan tu Ustaz. Alhamdulillah. Itu juga dapat membantu kita sebenarnya Ustaz. Betul. Kalau kita pun datang ke situ, impact kesan daripada ibadah korban tu bukan kata sahaja kita laksanakan tumbangkan haiwan korban tu saja. Tengok surau kat situ pun dapat kita bangunkan, hidupkan, dengan semangatnya memupuk antara kerjasama tu pun dapat hidupkan. Allah, besarnya manfaatnya tu. Dan Ustaz katanya juga Hidayah Center bakal juga melaksanakan ibadah korban kan, untuk korban for mu'alaf ni Ustaz, macam mana program tu? Betul. InsyaAllah program yang macam ni insyaAllah kami akan teruskan lagi lah, insyaAllah. Dengan pihak, ada satu pihak yang telah bertandang dan hadir di hari sini untuk kami jayakan bersama, insyaAllah. Kita doakan semoga berjaya dilaksanakan dengan baik, dan segala persiapan perancangan pun dapat dilaksanakan dengan sehabis baiknya. Okey. Dan Cik Nur Hayati, kita dah sampai di penghujung pertemuan ni sebenarnya. Sayang pula masa ni pendek sangat Muna. Mungkin di hujung ni Cik Hayati ada pesanan, saranan, kata-kata semangat juga yang nak disampaikan kepada pendengar kita. Silakan. Apa ya? Mungkin sedikit nasihat ke yang nak disampaikan sepanjang Cik Yati dah lalui kehidupan selama setahun lebih ni. Rasa betapa nikmatnya Islam ni. Kenapa perlu jaganya Islam ni, Cik Yati? Kenapa perlu jaganya Islam? Rasa tenang je tu. Saya kira hari ni mungkin tak dapat nak digambarkan lagi. Kenapa sebab nikmat tu kena dikekalkan? Sebab kita sendiri yang rasa tenang dia lah, saya rasa. Ketenangan dalam diri sendiri yang kita rasa kan. Macam mana kita kena teruskan dengan ni kan. Saya apa nak cakap. Dan tenang itu sehingga hari ini dikekalkan, dan dapat rasanya tu orang kata sampailah InsyaAllah sampai saya berpanjangan. InsyaAllah. Baik, okey. Dan mungkin itu nasihat yang saya rasa sangat-sangat diperlukan juga Mona, supaya kita ini pun sama-sama menjaga juga, apatah lagi menjaga nama syiar Islam seperti apa yang Ustaz sebutkan tadi tu Ustaz, insya-Allah. Dan moga-moga kita doakan juga kehidupan Cik Yati sendiri hari ini dapat diteruskan lagi, dapat juga kejayaannya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Kita mudahkan juga urusan setiap apa yang dilakukan itu nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Cik Yati, Ustaz Syahid. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.